Assalamualaikum dan salam transformasi. Hai adik-adik, murid-murid sekalian. Kembali kita bertemu di dalam ruangan pembelajaran. So pada hari ini cikgu akan teruskan dengan matematik tahun 6 iaitu topik wang, iaitu dalam standard kandungan 5.1 penyelesaian masalah melibatkan wang. Standard pembelajaran iaitu 2. Menyelesaikan masalah harian melibatkan untung dan rugi, diskaun, harga kos, harga jual, bil, invoice, rebate, aset dan liability, faedah dan cukai perkhidmatan. Tetapi pada hari ini kita akan lebih menumpukan kepada untung dan rugi serta harga kos dan harga jual. Okey murid-murid, jadi bersedia? Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita memulakan pelajaran pada hari ini, cikgu ingin mengimbas kembali semula yang dimasukkan apakah maksud untung, rugi, harga kos dan harga jual. Perkara asas ini amat penting untuk kita faham dan kemudian kita akan aplikasikan dia dalam penyelesaian masalah. Baik, harga kos. Harga kos bermaksud harga barang yang diperolehi peniaga sebelum dijual. Maksudnya dalam konteks ini, harga kos ialah harga yang mula-mula, harga asal pertama seseorang peniaga itu perolehi. Kemudian harga jual. Harga jual ialah harga sesuatu barang yang dijual kepada pembeli. Maksudnya seorang peniaga apabila dia telah membeli sesuatu barang pada peruncit ataupun pada pemborong, ia adalah harga asal. Kemudian dia menjual semula barang tersebut dengan harga jual. Dalam konteks ini, sudah pasti peniaga ingin keuntungan dan dia akan menjualkan harga jual itu. Dia akan menjualkan barang itu dengan harga yang lebih tinggi daripada harga kos untuk mendapatkan keuntungan. Jelas tu ya? Baik, untung pula ialah untung bermaksud harga jual lebih tinggi daripada harga kos. Seperti yang cikgu maklumkan tadi. Bila seseorang peniaga untuk mendapat untung, dia mestilah menjual barang tersebut lebih tinggi daripada harga yang dibeli. Baik, rugi. So, rugi adalah sebaliknya. Rugi bermaksud harga kos lebih tinggi daripada harga jual. Harga kos lebih tinggi daripada harga jual. Baik, kita imbas kembali juga formula, formula ataupun tata cara untuk mengira bagi sesuatu item tersebut, iaitu harga jual. Bagaimana kita nak mendapatkan harga jual? Harga jual kita peroleh melalui harga kos tambah untung. Harga kos tambah untung. Yang kedua, bagaimana kita nak mendapatkan harga kos? Iaitu harga jual tolak untung. Harga jual tolak untung. Dalam konteks ni, murid-murid boleh menggunakan atau istilah-istilah lain seperti HJ. HJ itu harga jual lah bersamaan dengan HK, iaitu harga kos tambah dengan U, untung. Itu terpulang kepada murid-murid untuk memudahkan kata-kata kunci supaya murid mudah untuk belajar. Baik, seterusnya keuntungan. Sudah pasti keuntungan diperolehi melalui harga jual itu tolak dengan harga kos. So, maksudnya harga jual itu mestilah lebih tinggi daripada harga kos, kita akan mendapat keuntungan. Jelas tu ya? Baik, rugi pula. Bagaimana kita nak mendapat jawapan atau sesuatu itu rugi jika harga kos itu kita tolak dengan harga jual. Harga kos tolak dengan harga jual. Jelas tu murid-murid? Baik, formula ini amat penting untuk murid-murid ingat kerana kita akan menggunakan dia dan aplikasikan dalam penyelesaian masalah.
Okey. Dalam konteks ini, murid-murid bolehlah meringkaskan HJ sebagai harga jual, HK sebagai harga kos, U sebagai untung, R besar sebagai rugi. Itu terpulang kepada murid-murid untuk faham dan memudahkan jalan pengiraan serta mengingati formula-formula tersebut. Okey, jelas tu? Baik, kita lihat kepada penyelesaian masalah. Baik, contoh pertama, okey. Di sini ada dua jenis kalkulator. Satu kalkulator diberi nama dengan model A, yang satu lagi ialah model B. So, kita lihat apa soalan dia. Baik, harga kos, okey, harga kos, harga asal sebuah kalkulator model A ialah RM100. Berapakah untung jualan kamera itu? Okey, untung. Okey, cuba murid fikirkan. Bagaimana kita nak nampak untung? Untung sudah pasti harga jual. Okey, harga jual. Bagaimana? Sudah pasti kalau kita dapat untung ialah harga jual tolak dengan harga kos. Kita nak tahu berapakah keuntungan dia. Betul tak? Okay, kita lihat penyelesaian masalah dia. Okey, untung adalah harga jual tolak harga kos. Betul So, harga jual kita gantikan dengan harga jual RM150 tolak harga kos adalah RM100. So, jawapannya adalah RM50. Baik, ini adalah bentuk lazim yang perlu kita buat untuk mendapat jawapan. Jelas tu ya? Baik, kita lihat contoh yang seterusnya dalam penyelesaian masalah. Baik, model B kita tengok. Okey, untung jualan kalkulator model B ialah RM35. Okey, RM35. Berapakah harga kosnya? So, kita nak dapat harga kos, harga asal. Bagaimana? Apa formula dia? Cuba ingat. Jom kita lihat penyelesaian masalahnya. Harga kos adalah harga jual tolak untung. Di sini harga jualnya adalah RM90. Okey, untungnya adalah RM35. So, kita tolak dalam bentuk lazim. Kita akan mendapat jawapannya RM55. Jelas tu murid-murid? Cikgu harap murid-murid semua jelas bagaimana untuk mencari keuntungan, bagaimana untuk mencari harga kos. Okey? Baik, kita teruskan lagi contoh-contoh yang lain penyelesaian masalah wang. Okey? Okey, baik. Cuba lihat soalan yang pertama. Untung jualan telefon bimbit. Telefon bimbit ni telefon pintar lah Model A ialah RM350. Okey, untung dia RM350. Berapakah harga kosnya? Okey, cuba kita fikirkan apakah formula yang sesuai untuk mencari harga kos. Sudah murid-murid fikirkan? Jom kita tengok penyelesaian masalahnya. Okey. Baik. Harga kos adalah bersamaan dengan harga jual tolak untung. Jadi, harga jual ialah RM2,950 tolak dengan RM350. Okey, jadi jawapannya adalah RM2,600. Kita buat dalam bentuk lazim. Okey? Baik, seterusnya. Faham tu murid-murid? Okey. Seterusnya ialah soalan berikut. Iaitu, seorang peniaga mendapat kerugian menjual telefon bimbit model B. Rugi Kemudian harga kos telefon bimbit tersebut ialah RM1,250. Berapakah kerugian peniaga tersebut alami? So, di sini kita nak mencari rugi.
Rugi bermaksud harga kos itu adalah lebih tinggi daripada harga jual. Betul? Okey, cuba murid-murid selesaikan masalah ini. Baik, jom kita lihat jalan penyelesaiannya. Rugi, seperti cikgu kata tadi, iaitu harga kos tolak dengan harga jual. Harga kos adalah RM1,250. Harga jual adalah RM980. So, kita buat dalam bentuk lazim, kita akan mendapat ruginya adalah RM270. Baik, saya harap jawapan ini sama dengan murid-murid buat. Okey, so cikgu juga harap ini dapat membantu murid-murid faham bagaimana untuk mengira untuk penyelesaian masalah. Okey, kita lihat soalan ini. Okey, soalan ini tidak menunjukkan gambar tetapi dia merupakan penyelesaian masalah berbentuk pernyataan sahaja. Sebenarnya soalan penyelesaian masalah yang melibatkan gambar itu adalah lebih mudah. Okey, lebih mudah untuk kita selesaikan berbanding dengan pernyataan masalah saja tanpa gambar. So, tapi tak apa, kita akan cari kata kunci dalam soalan ini. Okey. Cik Pia merupakan seorang peniaga kain pasang dan beliau telah membeli sepasang kain songket dengan harga RM120 daripada seorang pemborong. RM120 daripada seorang pemborong. Okey, dia beli harga asal lah, harga kos. Disebabkan terdapat banyak persaingan, Cik Pia terpaksa menjual semula sepasang kain songket itu kepada seorang pembeli dengan harga RM90. Dia jual pula dengan harga yang lebih rendah daripada harga kos. Okey, RM90. Jadi, agak-agaknya dia untung ke dia rugi? Tentulah dia rugi. So, bagaimana penyelesaian masalahnya? Cikgu bagi seminit untuk kamu selesaikan. Okey, jom kita lihat penyelesaian masalah dia. Tentulah Cik Pia mendapat kerugian. Okey, bagaimana kerugian dia? Kita lihat, kita tulis apa-apa penyelesaian masalah mesti ada formula dia. Okey, formula amat penting untuk kita menyelesaikan masalah. Baik, harga kos tolak harga jual. So, kita gantikan harga kosnya berapa? RM120. Tolak dengan harga jual RM90. So, kita akan mendapat bakinya adalah RM30. So, cikgu berharap murid-murid telah jelas dan faham akan penyelesaian masalah ini. Dan cikgu rasa kamu boleh menyelesaikan masalah ini dengan mencari lagi soalan-soalan ini di YouTube ataupun di Google untuk mendapatkan lebih lagi mantap untuk kemahiran menyelesaikan masalah yang melibatkan topik wang. Sebenarnya mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Penyelesaian masalah jika kita faham konsep asas dia dan juga kita tahu formula dia dan kita tahu kata kunci dalam sesuatu soalan atau masalah penyelesaian masalah. Jelas murid? So, sehingga kita jumpa lagi. Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran cikgu pada hari ini. So, jangan lupa subscribe selepas ini. Terima kasih.